Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa surau kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kita kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan dengan panjangnya umur kita menambah amal dan menambah istighfar kita kepada Allah. Dan kita berdoa Allah terimalah amalan kita yang pastinya banyak kekurangan itu. Malam ini kita nak menyambung pengajian sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memohon kepada jemaah sekalian, apalah kiranya sebelum kita mulakan kuliah ini, kita hadiahkan umul kitab Al-Fatihah kepada Bonda Helmilina Ismail dan juga kepada semua ibu bapa kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah limpahkan kurniaan, naungan, maghfirah kepada semua orang-orang tua kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Baik ibu bapa sekalian, saya ucap terima kasih tu. Kita nak menyambung pengajian sirah kita malam ni. Kita dah pun selesai membahaskan tentang hijrah umat Islam kali pertama ke Habsyah pun sudah dah. Dan kita dah sebut juga tahun Nabi kita berduka cita, iaitulah ketika umur Nabi 50 tahun. Umur Nabi 50 tahun ini dikenang dalam sejarah dan sirah sebagai tahun Nabi bersedih. Nabi sedih, dalam sirah pun sebut tahun tu tahun Nabi sedih. Jadi tahun ini dikatakan amul huzni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun sedihnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan kerana baginda kehilangan dua ahli keluarga yang dekat sangat. Bahkan jadi tonggak dakwah pula kepada Nabi. Pertama, bapa saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib ni ayah Saidina Ali, ayah Ummu Hani. Jadi kalau kita dengar hadis tentang Nabi nak naik ke langit Isra' Mi'raj tu, adalah pandangan ulama kata malam tu Nabi tak duduk dekat Kaabah, tapi duduk di rumah sepupunya Ummu Hani binti Abi Talib. Jadi Ummu Hani ni jarang kita dengar ya. Ali sokmalah kita dengar. Jadi Abu Talib bapa saudara Nabi wafat, meninggal umur Nabi 50 tahun. Menangis Nabi kerana bapa saudaranya ini sungguh pun tak sempat masuk Islam. Tapi Abu Talib ni halah bela sungguh, jaga sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 42 tahun. Abu Talib jaga Nabi selama 42 tahun. Cuma dijaga tu dalam keadaan berbeza lah. Waktu kecil, cara kecil. Bila besar, dilindungi daripada gangguan kaumnya kepada Nabi. Waktu Nabi nak dakwah tu. Jadi Abu Talib meninggal, sedih Nabi. 3 hari selepas itu, isteri Nabi pula meninggal, Khadijah. Ada riwayat kata tak, 2 bulan selepas Abu Talib meninggal, disusuli Khadijah pula wafat. Tapi tak usah kira lah tuan ya, nak beritahunya dalam tempoh yang sekejap, tak jauh, tak lama,
Nabi hilang 2 tonggak dakwah, yakni 2 ahli keluarga Nabi yang terdekat. Bapa saudara Abu Talib. Tak lama isterinya pula bonda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bila meninggal dua-dua ni bapa sekalian, kesedihan Nabi ni antara sebabnya terletak pada keistimewaan kedua-dua ahli keluarga Nabi hak dekat ni. Abu Talib ni sungguh pun tak masuk Islam, tapi jaga Nabi, jaga daripada gangguan kaumnya. Khadijah Nabi pernah puji secara khusus. Antaranya bila Khadijah ni selalu di mulut Nabi. Khadijah ni bapa sekalian, walau sudah wafat lama dah, tetapi Nabi sebut sama. Nabi sebut sama. Maka menimbulkan rasa cemburu sikitlah di kalangan isteri-isteri Nabi hak lain. Tetapi Nabi jawab apa dia? Dia beriman kepadaku sewaktu orang lain dustakan aku. Ini Nabi tunjuk istimewa Khadijah. Ia beriman kepadaku sewaktu orang lain dustakan aku. Kemudian daripadanya aku dapat banyak zuriat. Nabi, anak Nabi ni 6 orang daripada 7 orang datang daripada rahim Khadijah. Datang daripada rahim Khadijah. 6 orang dari 7 orang anak Nabi. Anak yang ketujuh tu daripada Maria Qibtiyah, 1 orang isteri Nabi daripada Mesir. Jadi 6 orang anak Nabi mari daripada Khadijah. Sebab itulah Nabi puji, aku mendapat zuriat daripadanya. Dan tertegah daripada orang lain. Orang lain, isteri Nabi yang lain nak dapat zuriat guana tuan kerana umurnya semua dah berusia. Maimunah, Ummu Salamah, ni semua dah umur banyak belaka dah. Tetapi Nabi puji Khadijah, dia beriman pada aku waktu orang lain kufur. 1. Dengannya juga aku dapat anak banyak, 6 orang dari 7 orang dengan rahimnya saja. Ni Nabi puji. Bahkan Khadijah ni istimewa ibu bapa sekalian. Pernah diriwayatkan dalam hadis sahih, apabila Jibril datang menghadap Nabi, pernah Jibril kata, Allah berkirim salam kepada Khadijah. Tuan boleh bayang tak? Allah kirim salam kepada Khadijah, bonda kita, dan menjanjikan sebuah rumah kepadanya dalam syurga. Allahu Akbar. Janji nak beri rumah satu dalam syurga. Kita ni tuan kalau kita tengok rumah, terutama show house lah, rumah hak dah siap perabot, siap semua tu show house tu. Allah comelnya ID buat. Decoration dia punya rumah tu Allah comelnya. Ni kan pula dalam syurga Allah sedia satu rumah kepada Khadijah. Dan berita ni Allah beritahu waktu Khadijah atas dunia lagi. Bayanglah tu. Sedangkan syurga ni kita baca dalam Sahihul Bukhari, batu-batu yang kita pijak dalam syurga terdiri dari permata-permata. Permata tuan pakai cincin tu. Dalam syurga hanya batu yang tuan pijak. Debu-debu dalam syurga terdiri daripada za'faran, safran. Kalau atas dunia ni kita buat nasi minyak lah, nasi Bukhari lah, safran tu hanya menjadi debu di dalam syurga. Tapi bukan za'faran macam atas dunia ni. Dah. Hanya jadi debu. Permata-permata hanya menjadi batu-batu yang kita pijak dalam syurga. Dan Nabi sebut gelang yang dipakai oleh bidadari dalam syurga.
cahaya pada gelang, bukan pada bidadari lagi. Tak, pada gelang tu saja memalapkan cahaya matahari atas dunia. Macam mana tu? Masing-masing nampak berkhayal belaka tu atau nak kata tuang ya. Syurga Allah wa akbar. Besarnya Allah Ta'ala buat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Jadi keistimewaan Khadijah tu Nabi sebut, Nabi ulang. Inilah tahun Nabi bersedih, hilang pak saudara, tak lama susuli pula oleh Khadijah. Sebab tu bila kita ziarah kubur bonda kita Ummul Mukminin Khadijah ni, sayu sebab menangis tu mengalir air mata. Sudah pasti. Kerana mengenangkan inilah satu susuk tubuh yang dipuji, disayang sungguh-sungguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan suaminya berada jauh dimakamkan di Madinah, sedangkan bonda kita di Mekah. Itu yang mari sayu tu bila kita pergi ziarah kubur bonda kita Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian bila hilang dua tonggak dakwah Nabi ni, orang kafir di Mekah sudah mula berani. Berani apa dia? Menyentuh tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni ugu ancam dari jauh saja, kerana Abu Talib masih ada, kerana Khadijah masih ada. Khadijah ni tuan, orang segang, orang malu, kerana beliau merupakan wanita terhormat dalam kalangan Quraisy. Khadijah ni Quraisy. Quraisy ni adalah kabilah Arab yang paling tinggi hierarki dia. Nabi SAW Arab, Quraisy. Quraisy. Jadi Quraisy ni satu kedudukan dalam hierarki Arab, kabilah-kabilahnya paling tinggi. Dan Khadijah Quraisy. Khadijah ni dengan Nabi bukan orang lain. Datuknya Nabi SAW dengan moyangnya Nabi Hashim, yakni moyang Nabi Rasulullah SAW nama Hashim, dengan datuk Khadijah ni sepupu. Jadi dari segi panggilan sepatutnya Nabi ni dengan Khadijah pangkat mak, kalau nak sebut dari segi panggilan. Sebab datuk Khadijah dengan moyang Nabi sepupu. Tu kedudukan dia begitu. Lalu Khadijah ni Quraisy, kedudukannya tinggi. Satu wanita terhormat dalam kalangan Quraisy dan juga wanita yang terkenal berjaya dalam hidup. Khadijah ni berniaga. Kekayaan nilai aset Khadijah di Makkah, kata sejarah, ialah bersamaan 1/3 kekayaan di kota Mekah miliknya Khadijah. Tuan boleh bayang Kuala Lumpur, KLCC, Menara Kuala Lumpur, apa lagi monorail, tak saya kira lah. 1/3 harta aset beku, aset cair di Kuala Lumpur milik Ayanda Haji Sujak. Allah. Nescaya tuan akan tengok dalam kuliah ni Ayanda Haji Sujak tak duduk begitu. Tuan duduk tepi dia ramah tongkat dagu dia. Kerana apa? 1/3 kekayaan di Kuala Lumpur, asetnya itu milik Khadijah, hartanya bersamaan 1/3 kekayaan kota Makkah. Saya dah cerita dulu. Satu polis Saudi, dia iring Raja Mekah, tersilap apa tak tahu, ditampar, dipukul oleh Raja Mekah, Raja Saudi lah. Bila dah pukul, tersilap orang rupanya. Pukul-pukul dah tersilap. Jadi raja nak minta maaf, diberi kurniaan tanah. Tanah kan Saudi ni padang pasir luas, beri. Bila beri, kaya serta-merta boleh, yang jaga mengiring tu serta-merta kaya. Bila dah kaya, dia kata apa dia?
Kalau begini hari-hari kena tapar pun tak apa. Tu nak kata tu tuang tu kaya serta-merta. Ya. Jadi 1/3 kekayaan kota Makkah itu milik Khadijah. Milik Khadijah. Dan empire perniagaan Khadijah ni besar. Khadijah memperdagangkan barang dagangan dia, berniaga ni. Dia bisnes dia di mana? Di Syam. Di Syam. Syam ni pula dulu adalah empire perniagaan orang-orang Arab dan Ajam. Orang Arab dan orang bukan Arab yang kita sebut Ajam. Mereka berniaga di Syam. Syam ni pula tak boleh tuan-tuan kita nak berniaga mudah-mudah, tak boleh, tak boleh. Macam saya ni contoh nak jual lopak tikang dengan cendol, tepung buku ataupun kawa dengan tepung bunga. Nak buka payung apa tika nak seller di Syam. Tak boleh tuang. Kerana Syam ini empire perniagaan. Hanya company yang listed sahaja dibenarkan berniaga di situ. Yang listed, tuan boleh bayang besar company ni. Macam kita buat reunion sekolah, kita tengok macam-macam kawan kita ni dalam umur 40-an. Ada yang rambut putih dah, ada yang pakai baju batik. Kita kata ni mesti ambil calon, tapi kalah gamaknya ni pasal baju batik. Yang ni pendek rambutnya, kancing sampai atas, tentera gamaknya. Betul. Yang ni nampak baju singlet sahaja, seluar pun berlebih kurang begitu saja. Kita kata jual durian agaknya. Tanya-tanya betul, jual durian. Kita pun bila dengar jual durian taklah rasa excited sangat, sebab kawan-kawan lain kerja macam-macam lagi. Cuma ujung-ujung mulut tak minat, tak minat. Kita tanya ambil hati, jual durian kat mana? Dia kata kat Dubai, dekat London, dekat Venice. Apa dia Venice? Venice, tuang, Venice ni punya comel tempatnya. Sehingga orang putih kata apa dia? See Venice and die. Makna terlalu takjub, comel, molek. See Venice and die here too. Macam tuang pergi Kuala Berang, kampung saya. See Kuala Berang and die. Masyaallah, begitulah. Nak kata apa dia? Kalau dengar jual durian di Dubai kah, di London kah, di Venice kah, kita kata ni bukan perniagaan kecil ni. Begitulah. Jadi kalau kata awak berniaga di mana? Di Syam. Hanya company yang listed sahaja boleh berniaga di Syam. Antaranya Khadijah, company Khadijah. Kekayaan Khadijah 1/3 kekayaan di kota Mekah atas nama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, telah redha Allah kepadanya. Ya. Jadi menyebabkan Nabi SAW keluar dari Mekah, mula beralih arah dakwah di luar Mekah. Kat mana? Taif. Taif yang tuan-tuan pergi ziarah umrah tu lah. Taif ni satu benda yang pasti tuan, tidak macam Mekah. Dia hijau sikit. Tanam apa-apa pun jadi kalau di Taif. Sebab tu kalau sebut perfume, sebut minyak atar, sebut auk, sebut wangian, kalau berasaskan daripada rus, wirdah, bunga rus tu, yang paling terkenal di Taif. Dah subuh benar Taif, subuh sehingga salji pun turun. Satu hari saya ke Taif, tanya tukang buat minyak wangi rus tu. Saya kata nak buat minyak wangi banyak ni guana. Dia kata memerlukan 2000 kuntum rus baru dapat banyak ni. Hak betul sungguh. Dan ni pun kita tak jual. Saya kata tak jual, buat apa? Sudah dibeli Raja Qatar, Raja Dubai, Raja Allah.
Dia beli siap dah. Kita nak beli tak boleh beli tuan. Dan kalau kita ada pitih pun dia tak jual. Pasal dia kira eksklusif untuk royal, untuk raja Arab. Jadi suburnya Taif, kita nak cerita ni subur Taif. Suburnya Taif dia tak macam Mekah. Dan Taif ni banyak gunung. Kita pergi ke Taif, gunung banyak. Saya kalau tengok gunung di Taif, maaf tuan ya, mengalir air mata tak sedar. Air mata. Kenapa? Mengenangkan peristiwa Nabi dakwah di Taif, malaikat mari nak angkat gunung-gunung tu yang namanya Ashbiqain, gunung. Namanya Ashbiqain, dia nak angkat dua gunung, nak satukan di langit, nak hempak penduduk Taif. Kerana derhaka pada Nabi. Mereka rejam dengan batu Nabi, mengalir darah dari kepala sampai ke kaki. Bukan berdarah kepala dan kaki. Baca betul-betul terjemahan Arab tu. Mengalir dari kepala sampai ke kaki. Sehingga Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan berlari. Tuan boleh bayang Nabi berlari. Jadi bila pergi Taif, saya duduk tengok Taif. Dia orang bawa satu tempat paling tinggi, yang daripada tempat itu kita boleh tengok gunung. Dengan matahari nak terbenam pula. Apa kita rasa tuan? Ingat hadis Nabi, kita dengan izin Allah sampai di Taif, yang kita belajar sirah tu, menangis kita. Di Taif. Bila dakwah di Taif, orang Mekah sudah pun berhubung dengan orang Taif. Kalau datang si fulan, jangan layan, ni orang gila tempat kami, pemecah silaturahim, ahli sihir. Maka mereka dapat maklumat tak betul dah, maka dipukul Nabi. Hatta kanak-kanak diupah supaya rejam Nabi dengan batu. Itu yang menyebabkan Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan berlari. Lalu baginda berlindung di mana? Di sebuah kebun tamar, dalam kebun kurma. Dan kebun kurma ni orang Arab dulu sampai sekarang pun, walaupun kebun kurma, mereka tanam juga anggur. Tanam juga anggur ni kan jenis menjala begitu. Saya sampai di Palestin, semayang di atas masjid, atas bukit, Masjid Musa, Masjid Nabi Musa. Katanya ada makam Nabi Musa dalam tu, yang kita tengok tudung dengan baldu hijau tu. Walaupun kita pendirian dalam Islam, kita tak boleh nak sahihkan kubur Nabi-Nabi. Syuaib kah? Seperti di atas Masjid Syuaib tu, atas bukit tinggi tu, ada makamnya. Pergi melawat, tetapi nak sahih kubur Nabi Allah Syuaib, tak boleh sahih. Orang katalah kubur Nabi Musa, ziarah, tapi nak sahih kubur Nabi Allah Musa, tak boleh sahih. Kerana hanya satu-satu kubur yang sahih Nabi, hanyalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak lain belum tentu. Belum tentu. Jadi ibu bapa sekalian, Nabi berlindung dalam kebun tamar. Datang penjaga kebun, nama dia Adas. Tak apalah, tak saling pun. Saya sengaja sebut ni tuan, untuk ingat, refresh apa yang saya dah ingat. Nak peringat diri sendiri. Adas ni satu orang penjaga kebun, agamanya Nasrani. Dia datang daripada Nineveh. Nineveh ni kat mana? Dekat dengan Nabi Yunus tu. Kampung Nabi Yunus. Jonah. Prophet Jonah and the whale, Yunus. Jadi bila dia mari, dia kesiang tengok Nabi luka. Anak angkat Nabi Zaid bin Harisah pun luka juga. Dua beranak, anak angkat. Maka dia pun petik segugus anggur, lalu diberi makan kepada Nabi. Maka timbul satu soalan, takkan Nabi ambil? Ni kan anggur kebun orang. Penjaga kebun tu kerja jaga saja. Dia petik buah orang, beri pada Nabi. Takkan Nabi makan? Nabi makan, riwayat kata.
menunjukkan sistem upah ketika dulu. Ialah gini. Awak jaga kambing saya 40 ekor, seekor ni untuk awak. Bukan kambing tu untuk awak. Hasil dia. Susu dia kah? Awak nak makan hak lain, jangan ambil hak ni. Awak jaga kebun tamar saya, 2 batang ni hak awak, hasil dia. Begitu juga anggur. Maka dia petik segugus anggur, diberi kepada Nabi SAW. Maka Nabi ucap Bismillah. Riwayat kata Bismillah, Nabi pun makan. Maka Adas ni dia dengar Nabi sebut Bismillah, dia tanya, apa ucapan yang disebut tadi tu? Maka Nabi kata, awak ni agama apa? Dia kata agama Nasrani. Dari mana awak datang? Dari Nineveh. Bila dengar daripada Nineveh, Nabi kata, Yunus alaihissalam tu saudara mara kami. Memang Nabi-Nabi ni bersaudara. Apatah lagi, genealogi mereka ini hanya datang daripada jalur yang sama. Sama ada Bani Ismail kah atau Bani Israel kah. Jadi, bila sahaja Adas dengar, Adas pun bila dengar, Adas ni pun tuang satu-satunya orang di Taif yang memeluk Islam. Kita ingat di Taif tak ada langsung orang masuk Islam. Ada. Siapa? Adas, penjaga kebun tamar orang-orang Nasrani. Jadi kemudian Nabi SAW selepas itulah balik ke Mekah. Bila nak balik ke Mekah, orang Mekah sudah jangka Nabi akan pulang ke Mekah kerana orang Taif halau. Mereka tak beri Nabi masuk ke Mekah. Awak dah keluar-keluar, nak masuk balik, tak beri. Lalu bila tak beri, tertahanlah baginda selama 3 hari 3 malam. Di mana? Di lembah Nakhlah. Di lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah ni kalau kita pergi ziarah pinggir Mekah, tanyalah muzawir kita tu. Tanya muzawir kita yang tukang bawa kita ziarah tu. Yang kita panggil mutawif juga. Orang kita ni semua dia panggil mutawif. Hak tukang bawa tawaf pun mutawif, hak bawa ziarah pun mutawif. Padahal hak bawa ziarah tu muzawir. Hak bawa ziarah. Tak apalah, malam ni dah tahu, dah catat, guna selalu dah benda hak betul ni. Tanya muzawir, kat mana lembah Nakhlah? Maka di lembah Nakhlah itulah Nabi tertahan lalu bermukim selama 3 hari 3 malam. Apa Nabi buat? Nabi baca Quran. Tengah-tengah Nabi baca Quran, serombongan jin datang mendengar Nabi membaca Quran. Dan jin ni pula kalau kita baca dalam riwayat, sudah dibahagikan tempat duduk dia antara jin kafir dengan jin Islam. Jin Islam dia duduk dalam kampung-kampung orang Islam. Dia duduk di masjid di surau. Dia duduk di rumah orang-orang soleh. Sebab tu tuan-tuan duduk di rumah balik karang seorang pasal isteri outstation di Langkawi gamaknya ya. Balik karang ni. Tiba-tiba dengar bunyi apalah atas siling. Barangkali ya jin Islam. Jadi kalau tak berani nak balik, duduk surau lah, iktikaf lah. Semayang. Ya, apa-apa sejadah tu. Ni kerja nak balik aja. Begitulah. Jadi jin kafir dia duduk di mana? Dia duduk di hutan belantara dan juga kawasan gunung-gunung. Jadi kalau orang masuk hutang tu, betul lah. Orang ternampak kelibat-kelibat di padang pasir, betul lah. Kerana ada riwayat menyebut begitu. Ada satu ketika beberapa pelajar tak balik. Ni pelajar jauh Sarawak, tak balik. Maka bila tak balik, kerana alang-alang balik raya haji, pendek cuti, dia ikut orang-orang guna padang sekolah untuk buat ibadat korban.
Mana satu kampung ke apa minta dengan pihak sekolah nak guna padang. Padang luas mengunjur, ada pokok-pokok pisang dengan air mengalir. Maka sekolah pun memang dah biasa. Dengan orang kampung, PIBG setuju, boleh guna untuk sembelih korban. Bila nak sembelih korban, kita ni sembelih, kita kena salirkan darah tu biar bersih. Dan tulang belulang kita kutip ambil. Maka satu malam budak-budak ni tak balik, nak keluar makan. Alah, asrama tutup, nak keluar makan. Daripada asrama dia tu nak tuju ke pagar sekolah, dia kena lalu padang tadi. Lalu padang tadi. Baru masing-masing cerah mata tu. Tadi bukan main lagi ya, sekarang dah cerah mata ya. Lalu padang sekolah. Bila lalu padang sekolah, tiba-tiba salah seorang daripada mereka itu, dia melencong pergi ke tempat orang sembelih binatang tadi. Maka kawan-kawan lain tengok, pelik sikit. Lalu ikut, panggil tak menyaut, tak berpaling. Lalu ia mencangkung di tempat saliran darah. Ada saki baki tulang di situ. Apa dia buat? Yang kita live ni, dia ambil tulangnya, lalu dia gonggong tulang. Dah betul ke jin makan tulang? Tu yang dalam fikiran tuan-tuan tu. Pasal selalu dengar begitu. Ada riwayat kata jin ni sebenarnya tak makan tulang. Sebaliknya bila dia pegang tulang, Allah menumbuhkan zat daging pada tulang itu. Lalu itulah rezeki dia. Jin Islam dia makan tulang-tulang yang Allah tumbuhkan zat pada tulang itu, daging pada tulang itu, pada binatang yang disembelih. Adapun jin kafir, orang tak usah kira lah kafir. Jadi nak katanya, jin dia duduk, kalau hak Islam ada tempat dia, kalau yang kafir ada pula tempat dia. Maka datang jin di lembah Nakhlah yang bergunung bukit tu, maknanya jin kafir lah. Ia mari lalu mendengar Nabi membaca Quran. Bila dia dengar Nabi baca Quran, dia panggil ramai lagi jin tempat lain, suruh mari ke lembah Nakhlah dengar Nabi baca Quran. Bila jin ramai penuh di lembah Nakhlah, bila mereka penuh, Quran cerita ni, Quran sebut dalam suratul Ahqaf, dalam surah Al-Ahqaf, bila jin berkumpul ramai di lembah Nakhlah, mereka menjadi bising. Macam kita kumpul ramai jadi bising. Maka berkata ketua jin, qala ansitu. Ini ayat Quran ni. Ini ayat Quran. Ansitu, dia kata diam, jangan bising. Maka jin lain dengar. Tuan balik sekarang, buka suratul Ahqaf. Dia ujung-ujung surah dah. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Quran. Ingatlah antara nikmat yang kami beri kepada engkau Muhammad, sekumpulan jin datang ke lembah Nakhlah lalu mendengar engkau membaca Quran. Mari dengar baca Quran. Maka mereka pulang, panggil ramai lagi jin untuk datang. Bila mereka dengar, mereka kata seakan Taurat Nabi Musa saja. Menunjukkan apa dia? Panjang umur jin ni tuan, panjang. Kali dia pernah dengar Taurat Musa, sedangkan Musa ni Yahudi, Judaism, dia lebih 2000 tahun lebih umur. Nak sampai ke zaman Musa, Harun, lepas tu Zulkifli, Ilyas, Allah jauhnya. Tapi bila mereka kata seakan wahyu Musa, Taurat Musa, menunjukkan umur jin ni Allah beri
panjang. Pernah dengar Taurat Musa dulu, pernah dengar ni Quran. Panjang. Memang jin ni umur panjang. Jin ni Allah beri kekuatan dia kuat. Dan biasanya hukum alam keadilan Tuhan buat, kalau satu benda tenaga kuat, biasa IQ dia lemah. Satu orang kalau IQ dia kuat, biasa dia tak boleh nak IQ dia tinggi, kerja-kerja berat dia tak biasa buat. Ni Allah buat comel dah. Jin ni IQ lemah. Tapi kekuatan dia boleh terbang ke Masjidil Haram dalam tempoh sekejap untuk dengar kuliah dalam Masjidil Haram tu. Jin Islam. Dan bertawaf. Saya ingat dulu Mufti Saudi dulu, Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Abdul Aziz bin Baz ni dalam kuliah dia ada ni pelajar-pelajar kita ni, orang-orang dengar ni ramai. Dan ada pelajar-pelajar daripada bangsa jin. Allah yarham Ustaz Ismail kamu, Datuk Ismail kamu cerita. Suatu malam, satu orang pelajar duduk dalam bilik yang dia dah lama dah duduk sebilik dengan satu orang kawan dia lain pula. Ingat Allah yarham Datuk Haji Ismail kamu cerita. Bila dah duduk sebilik, masing-masing bakal lah bermalah-malah atas katil, pakak tunggu siapa nak tutup lampu. Awak tutup lah. Awak lah. Maka bila dia suruh kawannya tutup lampu, kawannya satu lagi daripada atas katil gini tutup lampu. Panjang tangannya ke suih lampu. Menjadi takut budak tak takut buat apa tuan. Macam plastik man tu. Ingat tak dulu cerita kartun tuan-tuan sempat laku? Panjang tangan. Maka bila jadi takut, apa berlaku esok dalam kuliah berikutnya? Heboh, cerita ni heboh. Maka kata Allamah rahimahullah dah, Abdul Aziz bin Baz, murid-murid daripada kalangan bangsa jin, jangan ganggu, jangan buat terkejut murid-murid di kalangan manusia. Termasuk kita dalam kuliah surah malam ni ada ni. Ada. Tu yang tuan-tuan segar mata tak ada tidur apa tu, dalam ketakutan belaka tu. Ya. Baik. Jadi Nabi baca Quran, jin datang ke semua jin memeluk Islam di lembah Nakhlah. Peluk Islam di lembah Nakhlah. Akhirnya ada satu orang kafir, pemuka kafir ni, dia jamin keselamatan Nabi walaupun dia tak masuk Islam. Tiba-tiba dia jamin Muhammad masuk ke Mekah, tak ada orang berani usik kau. Jadi orang kafir lain mari jumpa dia, kenapa awak jamin keselamatan dia? Ni budaya Arab. Adakah kamu ikut Muhammad masuk agamanya? Kata dia, dah ikut, dah masuk agamanya. Lalu dia kata, sebabnya tak lain tak bukan kerana aku nak tunjuk gohnya kabilah aku. Nak tunjuk kabilah aku ni masih laku. Kalau sebut nama kabilah aku, orang lain tak boleh buat mudah, laku lagi. Maka kabilah lain pun kira tak apalah. Asal dia tak masuk, tak ikut Muhammad saja, tak apa dah. Maka dibenarkan Nabi masuk ke dalam Makkah. Tu asbab Nabi dapat masuk mula ke Mekah. Pun begitu, satu perkara kita dapat istinbat. Istinbat ni mengambil panduan daripada peristiwa ini ialah apabila Rasulullah SAW dalam peperangan Badar, ramainya orang kafir kita tawan. Nabi kata apa? Sekiranya si fulan ini masih hidup, merujuk kepada orang kafir yang pernah jamin keselamatan Nabi masuk ke Mekah sehingga Nabi boleh masuk dengan selamat. Tapi dia dah mati dah. Cuma Nabi kata apa dia? Kalau si fulan ini masih hidup dan dia datang kepadaku hari ini di lembah Badar ini,
Lalu dia kata apa dia? Muhammad, lepaskan semua sekali tawanan ni. Nescaya aku lepaskan. Nak kabarnya Nabi ni jenis apa dia? Kenang budi. Kenang budi. Hatta kepada bukan Islam. Jadi kita hatta orang bukan Islam pun kenang sangat. Ada satu cikgu saya masa saya darjah 2 dulu. Cikgu ni bukan Islam, bangsa Cina. Tapi saya sayang sungguh. Cikgu Siu, Cikgu Yap, Cikgu Jenny Tan. 3 ni saya ingat sangat. Sampai sekarang cari tak dok berjumpa tuan. Cari. Teringat tu sebab baik. Beli baju seragam ke kita, dah kita orang susah. Cikgu dulu kan dia beli tak apa. Saya beli Rashidi. Awak masuk sekolah, masuk seragam ni saya beli. Tu teringat saya tuan. Teringat sungguh sampai sekarang. Ya. Cuma yang kita sayuk, alangkah baiknya ya Allah kalaulah cikgu-cikgu kita ni dah dapat hidayah masuk Islam dah, sudahnya. Kita harap begitulah. Jadi satu hari Nabi kata, kalau si fulang ni mari suruh aku bebaskan tahanan Badar, nescaya aku bebaskan. Dan tak lama selepas itu berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni kita kira ginilah. Dia lebih kepada satu kefarduan solat Allah nak wajibkan kepada kita. Kedua Allah nak hiburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilanda sedih tahun itu dengan mengangkat baginda ke hadratnya. Ada tak Nabi pernah naik ke langit? Ada. Nabi Isa sampai sekarang masih di langit. Al-Quran menyebut wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami telah bunuh Isa anak Maryam pesuruh Allah. Al-Quran pun jawab, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. They kill him not, nor crucify him. Dia tak bunuh dan mereka tidak salib. Tetapi dah ke mana Isa? Barrafa'ahu Allah ilaih. Tetapi Allah mengangkatnya Isa ke hadratnya. Sampai sekarang Isa masih di langit. Ada. Kemudian Isa tanda akhir zaman akan balik. Jesus will return. Akan balik semula ke bumi, bersyariat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerangi Dajjal. Memerangi Dajjal. Silakan. Memerangi Dajjal. Bapak sekalian, tak lama berlaku Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni dua benda yang dapat kita tengok. Pertama, Allah nak tunjuk besarnya solat. Semayang yang kita semayang ni besar, sehingga dia tak turun seperti perintah ibadat lain, melainkan Allah angkat Nabi ke hadratnya. Lepas tu bila sebut solat, automatically hubungan kita tu dengan Tuhan dalam 5 waktu sehari semalam lebih tak usah kira lah. Itu juga tengah malam, kerana Allah menjanjikan tengah malam ni ada waktu-waktu mustajab, terutama 1/3 malam. Kedua Isra' Mi'raj ni Allah nak hibur Nabi, nak angkat Nabi ke hadratnya, sedangkan tahun itu Nabi kehilangan 2 tonggak dakwah. Tuan-tuan, boleh tak kita fikir gini, mana ada satu orang laki-laki yang dapat anak, kesemua anak laki-lakinya meninggal dan kesemua anak perempuannya meninggal, melainkan Fatimah saja. Qasim meninggal, Abdullah Elayah Tahir meninggal. Begitu juga Zainab, walau sempat kahwin ada cucu, meninggal. Kemudian Ruqayyah isteri Osman meninggal, Nabi uruh puterinya. Kahwin pula ganti Ruqayyah dengan Ummu Kalsum, meninggal tahun 8 Hijrah, Nabi uruh juga puterinya.
Ibrahim, anak paling kecil sekali dengan Maria Qibtiyah, laki-laki, meninggal waktu kecil. Menangis Nabi. Ada tak satu orang laki-laki kesemua anaknya meninggal? Ia sempat menguruskannya. Isterinya meninggal. Menunjukkan apa dia? Besar ujian berlaku pada Nabi. Lalu Allah angkat Nabi ke hadiratnya. Baik itu Ibnu Abbas membahaskan tentang persoalan umat, persoalan orang tanya. Dah Nabi bila naik ke hadirat Allah, Nabi nampak dah Allah. Orang ni punya soalan macam-macam tu mahu. Nabi nampak dah Allah. Kalau kita ni zaman dulu, mengajar zaman dulu mudah. Jangan banyak tanya, lemah iman tu. Tapi orang sekarang, kalau tak tanya tu lemah iman tu, dia tanya juga. Nabi nampak tak Allah? Ibnu Abbas kata nampak. Sebanyak 2 kali. Tetapi dengan mata hati. Sesuai selayak yang Allah nak berlaku pada Nabi. Dan Isra' Mi'raj ni pula khilaf di kalangan ulama'. Seperti Imam At-Tabari mengatakan ia berlaku ketika umur Nabi 40 tahun, bukan 50. Jauh beza tu 10 tahun. At-Tabari mengatakan ia berlaku ketika umur Nabi 50. Qurtubi dan An-Nawawi mengatakan ia berlaku ketika umur Nabi 45 tahun. Sulaiman Al-Mansufuri dan juga ni pengarang kita Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri cenderung memilih pandangan yang mengatakan ia berlaku ketika umur Nabi 50 tahun. Maknanya bila ramai pandangan ulama' terhadap peristiwa ini, ia nak menunjukkan peristiwa ini besar. Sehingga ramai orang beri panduan, orang ambil berat. Jadi sebab itu ibu bapa sekalian, kita berdoa mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang mengerjakan solat dan kasih cinta kepada solat itu. Mudah-mudahan kita sambung masa akan datang. Habis kita pada peristiwa Isra' Mi'raj, kita akan bahas panjang hadis Bukhari tentang Isra' Mi'raj itu. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.